sebenarnya tuan-tuan, saya terfikir begini kalau kita tengok daripada segi dana, kita tengok segi dana itu sendiri. Saya dedahkan tempoh hari bahawa untuk Perikatan Nasional melabur di dalam social media, di dalam Facebook sahaja, lebih 300,000 dibelanjakan di dalam iklan Facebook, video-video mereka dalam lingkungan 15 ke 30 ribu ringgit dibelanjakan untuk iklan video-video mereka, lebih 300,000 hanya untuk Perikatan Nasional di Selangor. Soalan kita, mana dia dapat duit tersebut? Dan itu membawa saya kepada satu pemikiran lah. Kalau sekiranya, takkanlah Muhyiddin Yassin sebodoh itulah, kalau kita fikir logik lah. Kalau sekiranya 300 juta dia boleh masukkan dalam akaun parti dia, takkanlah semua dia nak masukkan dalam akaun parti dia. Fikir logik takkanlah semua dia nak masukkan dalam akaun parti. Bukan saya nak menuduh tuan-tuan, tapi sebagaimana kata Anwar Musa, dia minta dengan Muhyiddin Yassin tunjuk dalam bilik, berjuta-juta duit di dalam bilik tuan-tuan. Ni bukan saya cakap. Ini siapa yang cakap? Ini adalah Anwar Musa sendiri yang cakap. Jadi kalau Anwar Musa sendiri yang menyatakan demikian, bahawa berjuta-juta ada di dalam bilik Muhyiddin Yassin, persoalan kita adalah berapa jumlah sebenarnya yang telah dibawa keluar. So duit-duit tersebut sebenarnya masih ada. Kan saya sarankan tuan-tuan tengok cerita Shivaji the Boss. Rajinikan kan, Shivaji the Boss. Banyak lagi cerita Tamil yang menerangkan tentang korupsi lah, tapi salah satu yang saya pernah tengok Shivaji the Boss lah. Dalam cerita tersebut, bagaimana dana-dana politik ini disembunyikan di rumah-rumah dalam bentuk cash. Dan kemudian dicuci, money laundry kan. Untuk tujuan apa? Mereka tahu mereka akan menghadapi pilihan raya yang besar selepas ini. Now, dalam masa yang sama tuan-tuan, seperti mana yang kita ketahui, bahawa jumlah dana itu satu jumlah yang besar yang mereka perolehi sewaktu COVID tempoh hari. Sewaktu keadaan COVID, keadaan darurat, pada masa itulah mereka tutup parlimen dan mereka mengambil kesempatan yang ada untuk nak menyakau duit negara. Muhyiddin Yassin didakwa. Ya, betul. Dia tidak didapati bersalah. Ini korang kena tahu. Dia tidak didapati bersalah. Cuma daripada segi charge dia, tuduhan itu defektif. Bukan bermakna tuduhan itu salah. Bukan bermakna dia bersalah atau tidak bersalah. Belum lagi. Tetapi tuduhan itu defektif dan sekarang ini dirayu di Mahkamah Rayuan. Berkemungkinan kalau sekiranya dia berjaya buang discharge amounting to acquittal itu, DAA itu kepada DNAA, berkemungkinan dia akan bentuk balik semula charge dan akan dituduh balik semula. Dia akan ambil masa, tetapi justice will be served, tuan-tuan. So itu merupakan, tadi menarik lah bila saya bawa cerita tentang bagaimana respon Zahid Hamidi. Bagi saya itu satu respon yang sangat bagus. Respon Zahid Hamidi terhadap terhadap Sanusi. Apabila dia kata, kita tak layan orang gila, dia kata. Satu respon yang sangat baik, tuan-tuan. Bagi saya itu adalah satu respon yang sangat baik. Sementara itu menyentuh soal saya bawa kenyataan daripada Kementerian Ekonomi. Inflasi catat kadar terendah tahun ini pada 2% pada Julai. Kadar inflasi Malaysia yang diukur daripada indeks harga pengguna IHP. Sekejap, saya alihkan sikit. IHP. Daripada saya buat macam tu, baik saya buat macam ni. Alright. Kadar inflasi yang diukur daripada indeks harga pengguna IHP mengecil ketara pada Julai iaitu 2%, kadar terendah dalam tahun ini. Kadar inflasi yang lebih perlahan adalah berikutan peningkatan kecil harga makanan dan minuman, bukan beralkohol serta restoran dan hotel. Demikian menurut Jabatan Perangkaan Malaysia. Mata indeks juga turut merekodkan kadar pada 130 berbanding 127.9 bulan yang sama tahun lalu. Okey. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, ia diikuti oleh kumpulan pelbagai barangan perkhidmatan 2.6%, kedua kumpulan kesihatan dan pendidikan masing-masing meningkat sebanyak 2.0%. Komponen makanan di rumah turut rendah untuk 5 bulan berturut-turut kepada 3% berbanding 3.2% direkod bulan sebelumnya. Ia katanya adalah didorong terutama oleh subkumpulan daging 55%, beras, roti dan bijiran lain 45%, susu, keju dan telur
4.3% dan gula jam, madu, coklat dan manisan 3.5%. Apa yang menarik? Dalam IHP, Indeks Harga Pengguna, pada tempoh dikaji adalah inflasi pengangkutan menunjukkan penurunan buat kali pertama sejak Mac 2021 pada kadar negatif 0.4. Harga pengangkutan turun, tuan-tuan. Ia disumbangkan terutama oleh penurunan subkumpulan pengurusan alat pengangkutan persendirian negatif 0.8%. Dalam subkumpulan ini, minyak petrol tanpa pelumbung mencatat negatif 28.8% pada Julai 2023 berbanding Julai 2022 RM4.73. So harga RON 97 turun 3.37 berbanding pada Julai 2022 RM4.73. So kalau tuan-tuan nak tanya harga minyak dah turun, dah turun. Nampak? Ni guna hujan ni tuan-tuan, dah turun dah. RM4.73 turun RM3.37. Macam. Oh, saya tak guna RON 95. Saya guna RON 95. Tak kisahlah. Harga minyak turun. Harga minyak dah turun dan kadar inflasi itu juga telah turun, tuan-tuan. Harga minyak dah turun. Kau nak kata apa? Lawak. Okey, tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada cerita yang tu lah. Hari ini Malaysia kini buat Belanda. Buat Belanda. Bukan Belanda ayam Belanda, blunder. Tahu Belanda? Blunder apa? Buat kesilapan lah saya kata kesilapan. Apa yang berlaku Malaysia kini, dia tertulis benda ini sebenarnya. Okey. Dia tertulis benda ini. Somehow admin dia orang buat benda ini. Dia kata situ hanya macam tegak atau walanun saja kekal membabi buta menyondol di belakang Anwar Ibrahim. Dia tertulis benda ini, tetapi rupanya lepas tu dia delete. Tetapi Malaysia kini menyatakan bahawa sebenarnya bukan dia tulis, bukan tersilap, bukan mereka menyokong atau apa-apa lah. Sebenarnya kalau kita tengok daripada komen Malaysia kini, admin Malaysia kini dah jawab, makluman pagi tadi berlaku kesilapan teknikal. Okey. Melibatkan tulisan kolumnis Malaysia kini Benz Ali yang dikongsi di Facebook. Kesilapan ini menyebabkan hanya stand first tulisan itu dan logo Malaysia kini disiarkan tanpa gambar tajuk dan makluman bahawa ia sebenarnya kolom. Susulan itu berlaku salah faham. Untuk makluman, setiap pandangan yang disiarkan tidak semestinya mencerminkan penilaian portal ini. Kesilapan adalah dikesali. So, macam kita katalah, itu adalah kesilapan. Bukannya Malaysia kini menyebelahi sesiapa. Dia still remain sebagai satu sebagai yang partial, kita kata, cuba untuk menyiarkan berita yang sepatutnya disiarkan. Okeylah, kita terima. Mungkin dia tersilap. Manusia pun tersilap. So, apa salahnya kita memaafkan. Okey. Maafi. Maafan. Okey. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, menarik Rasulullah pula. PMX telah pun memperkenalkan satu usaha yang sangat baik lah. Bila kita bercerita tentang Islam, kita bercerita tentang menegakkan syiar Islam, PMX sebenarnya antara orang yang berusaha untuk menegakkan syiar Islam di dalam negara majoriti orang Islam. Okey. Dan antara usaha yang diusahakan oleh PMX adalah dengan memperkenalkan modul pembelajaran atau pengenalan kepada hadis 40 Imam Nawawi. Okey, bagi siapa yang tak tahu, Imam Nawawi adalah salah seorang imam besar dalam sejarah Islam, dalam ulama Islam besar, imam besar, dan beliau mengumpulkan banyak hadis-hadis di dalam Riyadhus Shalihin, tetapi beliau conciskan ataupun kumpul hadis tu yang banyak, yang beribu itu, dan letakkan di dalam buku dan mengambil 40, dia sebenarnya bukan 42 hadis yang menjadi pengajaran dan utama di dalam kehidupan seorang Muslim. Kan, contohnya hadis pertama, innamal a'malu binniyat, berkenaan dengan niat. Kemudian banyaklah hadis berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan amal dan sebagainya. Hadis 40 ni menyentuh secara keseluruhan, kalau kita nak menjadi seorang Muslim yang baik, apa yang perlu kita ada dalam hadis itu. Apa yang perlu kita, hadis mana yang kita boleh jadikan sebagai panduan dan rujukan. So hadis ini diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Perdana Menteri kita, di sekolah-sekolah. Apa yang berlaku? Ada beberapa parti-parti politik
yang tidak bersetuju dengan perkara tersebut.